Negeri ini menjadi suram rentetan dengan pembunuhan seramai 176 orang awam oleh tentera Jepun disebabkan keberanian mereka untuk melancarkan pemberontakan. Tiada siapa menyangka gerakan gerila ataupun dikenali sebagai peristiwa Double Ten yang telah dilancarkan ini berjaya menggoyahkan kedudukan tentera Jepun di Zetselten yang begitu berkuasa pada ketika itu. Persoalannya, kenapa penentangan ini telah berlaku? Siapakah pemimpin yang memimpin kepada gerakan gerila ini? Jom kita bahaskan. Hai guys, kembali lagi anda ke dalam channel saya, iaitu Wells Official Channel. Tentunya suatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkaitan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historical. Pada 9 Oktober 1943, gerila Kinabalu telah melakukan serangan pertama ke atas tempat-tempat yang strategik tentera Jepun, iaitu di Pekantuaran dan Menggatal. Dalam siri penentangan pertama ini telah berjaya membunuh hampir 50 orang tentera Jepun dan beberapa orang awam yang bersekongkol dengan Jepun. Pada masa yang sama, mereka berjaya untuk menawan balai polis Tuaran dan Menggatal. Kemudian pada keesokan harinya, iaitu 10 Oktober 1943 ataupun turut dikenali sebagai peristiwa Double Ten, gerila Kinabalu dengan semangatnya yang meluap-luap dan penuh strategi memasuki Zetselten. Mereka telah melancarkan serangan daripada sebelah persisiran laut yang mana sewaktu itu terdapat gudang menyimpan makanan. Di sini mereka telah membakar gudang tersebut sehingga menjadi abu, dan keadaan ini menyebabkan tentera Jepun tidak berupaya untuk menyelamatkan apa-apapun. So guys, kenapa penentangan ini telah berlaku? Titik tolak kepada perang yang dilancarkan ini rentetan dengan kabar melalui intipan menyatakan bahawa terdapat perancangan pihak Jepun untuk menangkap lebih kurang 2,000 anak tempatan di North Borneo ketika itu. Sebagaimana yang telah berlaku di tanah Melayu, tujuan Jepun berbuat demikian adalah untuk menjadikan mereka sebagai buruh paksa bagi membangunkan infrastruktur yang musnah teruk sewaktu perang berlangsung. Jepun juga merancang untuk menangkap anak gadis dari Borneo Utara, tidak kira daripada pelbagai etnik, dan kemudiannya dijadikan sebagai hamba seks tentera Jepun. Keadaan ini membuatkan penduduk tempatan begitu marah dan semangat mereka begitu membuak-buak untuk membunuh Jepun. So guys, apa yang menariknya, gerila Kinabalu ini terdiri daripada pelbagai kaum. Demikianlah semangat perpaduan daripada pelbagai kaum di Sabah berjaya membuatkan pihak Jepun begitu panik. Gerila Kinabalu ini ternyata terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, India, Cina, Serani, Murut, Kadazan dan beberapa etnik lain yang diketuai oleh Kapten Albert Kok Feng Nam. Dia pun amat terkejut dengan serangan daripada gerakan gerila ini sehingga memaksa mereka untuk mendapatkan bantuan daripada unit tentera Jepun di Sarawak dan Labuan untuk merampas balik api-api yang ditawan oleh gerila Kinabalu. Apa yang lebih mengagumkan kita bahawa gerila Kinabalu hanya bersenjatakan parang, tombak, keris dan semangat kental. Berbeza dengan pihak Jepun yang dilengkapi dengan senjata-senjata perang yang moden. Meskipun hanya bersenjatakan tradisional, namun mereka berjaya membunuh kira-kira 60 hingga 100 orang nyawa tentera Jepun di Zetselten. Jadi, apabila Jepun sudah mendapat bantuan, gerila Kinabalu inilah berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil dan melarikan diri di kawasan berbukit bukau di Menggatal. So guys, bagaimana Jepun membalas dendam? Jepun telah menggunakan pelbagai taktik untuk menangkap setiap anggota gerila Kinabalu. Taktik kotor mereka ini termasuklah membuat penyiksaan kepada kaum keluarga yang tidak mengira muda ataupun tua, lelaki ataupun wanita yang mempunyai pertalian dengan anggota gerila Kinabalu. Tidak tertahan melihat kaum keluarga mereka disiksa, ditambah lagi dengan kekurangan bantuan makanan serta kekurangan ilmu perang moden, menyebabkan akhirnya 2 bulan kemudian, iaitu pada 19 Disember 1943, gerila Kinabalu berjaya ditangkap oleh tentera Jepun. Dan disebabkan adanya penentangan inilah yang menyebabkan pusat pemerintahan tentera Jepun yang pada mulanya beroperasi di Kuching Sarawak telah dipindahkan ke Zetselten, North Borneo selepas
peristiwa serangan tersebut. Okey guys, siapa Albert Koch Phenom? Beliau adalah antara tokoh yang begitu penting dalam gerakan ini dan beliaulah yang telah menubuhkan satu pasukan gerila yang dikenali sebagai Gerakan Kinabalu ini. Beliau adalah seorang doktor yang mendapat ilmu perubatan tradisional dari China, negara tembok besar China. Umum mengetahui bahawa hubungan Jepun dengan China sememangnya bermusuh sejak sekian lama dan semangat anti-Jepun ini telah meresap di jiwa masyarakat China di negara tembok besar ini berabad lamanya. Jadi beliau yang ketika itu mendapat tempias akibat dasar British yang mengganggu operasi pekerjaannya dalam perubatan tradisional di Sarawak, bangkit untuk menentang Jepun. Keanggotaan gerila Kinabalu ini bukan hanya pada masyarakat Cina di North Borneo khususnya yang mendiami J. Selton pada masa itu. Sebaliknya turut dianggotai oleh sekumpulan masyarakat etnik North Borneo seperti mana yang saya telah jelaskan tadi. So guys, antara pemimpin-pemimpin tempatan yang begitu penting ialah seperti Julius Stephen iaitu berbangsa Kadazan, Mustafa Harun iaitu Bajau, Panglima Ali serta ramai lagi turut bersatu hati memerangi kekejaman Jepun ke atas North Borneo pada ketika itu. Walau bagaimanapun pada 21 Januari 1944, mereka ini telah dikenakan hukuman pancung sampai mati di Petagas Putatan dan 176 anggota gerila Kinabalu yang lain. Ada sesetengah pencerita sejarah mengatakan ada juga di kalangan mereka ini tidak dipancung, sebaliknya ditembak dengan mesin gun maupun ditikam. Dalam pada itu, selebihnya gerila Kinabalu dihukum penjara di Labuan dan selepas itu tiada berita mengenai untung nasib mereka sehinggalah pada tahun 1949 telah digali semula kubur mereka di Labuan dan dikuburkan di Petagas, iaitu tempat persemadian kekal kesemua anggota gerila Kinabalu. Dikatakan hanya 14 orang sahaja anggota gerila Kinabalu yang benar-benar dipastikan hidup selepas sahaja Jepun menyerah diri di Borneo akibat daripada pengeboman Nagasaki dan Hiroshima oleh tentera perikatan pada tahun 1945.